Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. وَإِنْ نَفْسِي بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد قال Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi bi ulumihi bitarin. Kitab kita pakai muka surat 2 dengan bawah. Anak-anak yang dikasihi adalah puak muslimin kita yang berdosa itu. Pihak kita sangat-sangat bimbang dan takut. Bimbang dan takut jadi mereka itu seakan-akan puak kafir itu. Na'udzubillah. Bahkan mereka itu ialah setengah daripada puak itu. Betul-betul ada juga dah kerana puak itu ialah setengah daripada puak itu betul-betul. Ada juga dah kerana puak kita itu bermacam-macam bawakan. Ada yang salah i'tiqad dengan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, dan ada yang salah cakapan, dan ada yang salah perkataan yang membawa kepada kufur mereka itu. Na'udzubillah min zalik. Kemudian apabila kita faham dah hal kesukaan dunia ini, sekejap jua dan kasih kepadanya ialah umbi bagi segala kesalahan dan kejahatan kita dengan Allah Ta'ala, maka janganlah sekali-kali anak-anak jadi orang yang bodoh. Sama telah pula terlebih bodoh daripada binatang na'am itu. Kerana binatang-binatang itu bukanlah daripada bagai makhluk yang kena bangkit. Dan janganlah kita semabur syurga orang lain dengan syurga kita. Baik, masih kita duduk bicara ni, kitab kita pun memang dia banyak nak nasihat. Dia kata anak-anak yang dikasihi. Dia guna bahasa anak kasih ni, maksudnya memang ditulis ni, tulis hati sungguh lah. Nak bagi peringatan, penjagaan kat kita ni supaya kita ni dengar elok-elok apa dia nak cakap. Mudah-mudahan akan ada satu perubahan kat kita, insya-Allah. Kata dia adalah puak muslimin kita yang berdosa itu. Puak muslimin yang tak pernah mengaji, tak pernah belajar tauhid, tak pernah duk faham macam mana nak reti ilmu tauhid, tak pernah nak semayang, semayang pun celum-celam, jemaah tak biasa mari, masjid surau tak biasa duk pijak, majlis ilmu tak biasa duk pernah hadir. Orang muslim yang berdosa ni, kata dia, pihak kita, pihak dia, pihak pengarang ni lah, pihak kita ni. Bahkan umumnya kita ni, kita orang Islam yang beriman, yang kita alhamdulillah Allah Ta'ala bagi kita boleh jaga ibadat, boleh pergi mengaji, boleh jumpa Tok Guru, boleh mujahadah bersusah payah untuk ikut agama Allah Ta'ala. Kita ni kalau kita faham perjalanan agama, memang yang ni kita kena ada sikap ni. Apa dia? Kita sangat-sangatlah bimbang dan takut jadi mereka itu seakan-akan puak kafir itu.
Takut sangat kita di kalangan masyarakat ni, masyarakat kita ni dia tercuai mereka mengaji, belajar dan menunaikan tanggungjawab pada Allah Ta'ala ni. Takut-takut jadi, kata dia, seakan-akan seolah-olah mereka ni puak kapi. Tak mana macam puak kapi, cara hidup puak kapi, etikad cara kapi, muamalah cara kapi, halal haram tak peduli lah macam mana orang kapi. Itu istilah dia kata seakan-akan buat kapi, cuma nama Islam, IC Islam, pakaian masih Islam, ada je Melayu, semayang ke songkok, semayang ada separuh tu semayang pun, tapi perkara yang besar dalam bab agama dia tak peduli. Dalam bab mengaji, macam mana nak kenal Allah Ta'ala, macam mana nak kasih pada Nabi, tak biasa duk belajar. Takut-takut hidup ni, kata dia, mereka akan jadi seakan-akan seolah-olah puak kapi itu. Bahkan bukan dekat tu saja, mereka itu orang Islam yang duk berdosa ni, yang banyak cuai ikut perintah Allah Ta'ala ni, setengah daripada puak itu betul-betul memang nak jadi kafir dah. Na'udzubillah. Ada juga dah kerana puak kita itu bermacam-macam bawakan. Ada juga, kata dia, di kalangan orang Islam ni nisbah dia taat tapi kerana puak kita ni, ada yang sebagainya sampai dia kata dah jadi betul-betul kafir dah, bukan saja seolah-olah kafir, ada yang dah jadi kafir betul dah. Auzubillah. Pasal apa ni? Kerana puak kita ni, puak kita itu bermacam-macam bawakan, cara bawa hidup dia dah macam-macam dah. Ada yang salah i'tiqad dengan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, ada yang tak sama langsung dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Duk i'tiqad semua agama ni sama, Islam ke kafir ke sama je kita ni, yang penting kita kena buat baik, kena ada toleransi, membina masyarakat kita. Kita semua menuju jalan syurga, cuma jalan masing-masing. Ya. Lah ni popular ayat tu. Yang cakap bukan hanya orang biasa, menteri-menteri cakap gitu. Lagi dia kata apa? Arak ni, agama Islam membenarkan orang kafir minum arak. Yang orang tak boleh minum arak orang Islam je. Agama Islam ialah agama yang universal. Jadi selagi orang kafir ni tak masuk Islam, mereka dibenarkan untuk minum arak. Apa benda lah cakap pelik-pelik pahaman ni. Ya. Pahaman kita duk katok selalu cik B tu lah, tu hai dah. Allah duk atas rah lagi. Allah ada muka, Allah ada tangan. Tak mau terima hukum Allah Ta'ala, tak mau menerima pelaksanaan hukum-hukum syariat, berseronok dengan tak boleh sembahyang Jumaat. Allah memperolok-olokkan orang pergi sembahyang, macam-macam. Tapi disebut ni umum i'tiqad lah ni. I'tiqad dah tak sama ahli sunnah wal jamaah. Ngaji sifat 20 dia kata bid'ah. Nabi tak bisa ajar para sahabat sifat 20. Fiqh pun tak apa pakai dah mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Fiqh dia Al-Quran dan hadis. Pasal apa kata dia? Kita disuruh cari pendapat yang paling sahih. Dengar kita hebat tu. Macam-macam cara bawaan masyarakat kita ni dah. Baik, ada yang salah bab i'tiqad, na'udzubillah. Ke depan nanti dia akan sebut tu, ada bab kita dah belajar dan sebagainya, mudah-mudahan taklah pelihara kita daripada akidah yang salah ni. Amin ya rabbal alamin. Dan ada yang salah cakapan. Cakapan tu sendiri salah dah. Macam saya bagi contoh tadi ya. Dia kata semua agama ni sama. Dan i'tiqad kita tak tahu lah. Ni contoh tadi pun ke i'tiqad tu, kalau sebab cakap dia akan cakap itu. Yang bercakap bukan orang kecil-kecil, orang besar-besar, menteri-menteri, timbalan menteri agama, cakap macam tu. Menteri agama mana tak tahulah kan, saya kata, contoh ya tu kan. Ada yang kata kita jangan ekstrim, kita tak boleh melampau. Antara aktiviti yang melampau ni melabel-labelkan orang, kata dia. Untuk tak label-label nak buat apa? Dia pun tak boleh label mufti, pasal apa? Panggil apa?
Panggil oi je, oi. Kenapa panggil sorry bersamahah ke apa? Tak boleh. Siapa? Mana boleh level. Panggil manusia. Tak pun panggil macam Piramli panggil dua atas pokok tu. Oh, manusia. Kita buat lawak gitu sikit. Aku anak jin, tinggalkan lembu tu kat situ. Cerita Piramli tu boleh lah. Ada nama lah, ada gelaran lah. Mana pula tak ada label. Takut sangat kena label siapa? Kita takut tak kena label mazhab Syafi'i? Takut? Tak ada, saya bangga mazhab Syafi'i. Takut lah kena label apa ngaji sifat 20 Asy'ariyah Maturidiyah. Bangga Asy'ariyah Maturidiyah. Ni apa duk ikut-ikut tarikat ni? Mu ikut apa? Mu tarikat mu tak pening. Apa duk ngaji pondok? Bangga kita ngaji pondok, ngaji agama. Mu duk ngaji orang putih, ngaji kapir. Oh, bahaya tu. Bagi dia sedar sikit. Auzubillah. Ada puak yang faham macam ni. Ada yang salah cakapan tu. Ni pun kalau nak sebut masalah cakapan, ada kitab-kitab khas, kitab Jawi, kita buat ada bicara apa ni satu dia bagi misal. Kalau kerajaan tak bagi kita duit ni, tak tahulah kita nak cari duit mana. Kufurnya ayat tu. Alhamdulillah. Ngaji agama esok nak jadi apa? Kalau kita diikut agama yang susah lah kita nanti. Tak bebas. Cakap. Alhamdulillah. Ada yang salah cakapan dan ada yang salah perkataan yang membawa kepada kufur. Tambah pula kata agama Kristian mau molek lagi pada agama Islam. Maksud apa? Agama Islam ni ketat sangat, strict sangat. Sikit tak boleh, ni haram. Agama Islam tak ada pula macam tu. Nak banding itu. Jaga. Ngaji pula, ngaji hak apa ya? Islam tak mengaji, jadi itu. Duk Kristian bagus. Jadi perkataan ni ada yang salah sampai boleh membawa pada kufur mereka itu. Na'udzubillahi min zalik. Minta lindung suku. Macam mana nak boleh jaga betul-betul? Kena mengaji, belajar macam mana apa yang dipanggil akidah-akidah kufur ni. Kalau rajin kita lah pergi tengok kitab, serendah-rendah kitab Jawi ni, kitab ulama petani pula, ulama petani juga, apa nama, Sulam Mubtadi, awal kitab tu ada cerita sebab murtad ni ada 3. Ada sebab intiqad, ada sebab perkataan, ada sebab perbuatan. Sebab perbuatan tu macam ni, sebab perkataan macam ni. Dia cerita sebiji-sebiji. Perkataan-perkataan yang boleh jadi salah. Ada yang kata esok aku ni agak payah-payah jadi orang Islam. Kata aku masuk Kristian senang. Zaman ni tak pelik kita dengar anak-anak muda kita cakap itu. Tambah isu-isu bab cinta-cinta, jatuh cinta dengan kau tu, aku tak kira, janji aku dapat kahwin dengan dia. Kalau jadi Hindu pun Hindu lah. Itu kalau jenis itu. Kalau jenis Wahabi ni tak kira lah. Allah duk atas arah pustak. Pustak tu. Siapa yang duk kata Allah Ta'ala tak duk atas arah, jadi kafir orang tu. Dia punya Wahabi dia tahap gaban macam ni. Gaban. Gila bodoh macam ni. Bodoh lebih daripada lembu lagi. Kemudian kata dia, apabila kita faham dah hal kesukaan dunia ini sekejap jua. Jadi dia kata nisbah dia tu duduk risau banyak lah. Pasal apa? Banyak orang Islam kita ni dah hidup cara orang kafir dah. Ayat Tok Guru. Dan kita ni pula bila kita dah faham dah hal kesukaan dunia ini sekejap jua dan kasih kepadanya, kepada dunia ni ialah dia umbi, dia ialah teras, dia ialah usul, dia ialah pokok bagi segala kesalahan, punca bagi segala kesalahan. Jadi jalan nak keluar daripada hubung dunia ni tak ada jalan lain. Bagi faham la ilaha illallah. Makhluk ni binasa, makhluk ni asyik tak ada, makhluk ni melalaikan. Yang tak lalai satu je, ingat Allah.
Siapa beriman ingat Allah Ta'ala tak rugi. Amalan paling susah kali istiqamah nak beramal, nak beriman, belajar ilmu iman, nak amal iman. Hati ni sentiasa nak tasdik ke Allah Ta'ala, nak buat semua tepat dengan syariat tunjuk oleh Rasulullah. Kata dia, bila kita dah kenal kata umbi kejahatan ni macam tu, yang tu yang kena mengaji elok-elok untuk bagi faham kenal Allah, kenal Rasulullah, kenal jannah akhirat macam mana. Untuk kadang-kadang kenal lah, tu nak buat amal macam mana, hari-hari nak buat apa, setiap detik saat nak buat apa jalan untuk kita nak boleh istilahnya berbekal untuk balik ke akhirat tu. Baik. Bila kita dah faham kasih dia sekejap jua, dia umbi bagi segala kesalahan dan kejahatan dengan Allah Ta'ala, maka janganlah sekali-kali anak-anak semua ni jadi orang bodoh. Saya tolong baca tuan. Bunyi lah bagi sedap je. Jangan jadi orang bodoh. Kena kita ni. Ya Allah. Sama telah, apa tah lagi tu bahasa moden dah tu lah sikit. Sama telah ni belah petani, belah hulu, belah sini bahasa dia sama telah kan? Sama telah maksudnya apatah pula, apatah lagi terlebih bodoh daripada binatang an'am, binatang na'am tu, lembu, kambing, unta tu. Pasal apa? Kerana binatang-binatang itu bukanlah daripada bagai makhluk yang kena bangkit. Binatang dia tak kena bangkit untuk hisap esok, tak ada. Bangkit untuk balas, tak ada. Itu maksud kata binatang bukan daripada makhluk yang dibangkit. Kalau kita mengaji hadis ada makhluk yang dibangkit. Masuk bangkit ni bangkit untuk sebagai balas daripada apa yang kita buat kat dunia ni. Adapun binatang bangkit untuk Allah Ta'ala menzahirkan adil dia, pentadbiran dia atas muka bumi ni. Kalau kat dunia ni ada kambing, satu ada tanduk, satu tak ada tanduk. Kambing ada tanduk ni selalu pukul kambing tak ada tanduk. Akhirat esok Allah Ta'ala bangkitkan juga kambing ni untuk tunjukkan adil Allah Ta'ala. Dia beri kambing tak ada tanduk tu ada tanduk, yang ada tanduk tu dia tak ada tanduk, yang ada tanduk tu, yang tak ada tanduk dulu tu tanduk dia balik lepah. Berapa kali dia balas dulu, banyak tu lah dia pukul kawan tu. Lepas tu Allah Ta'ala perintahkan jadilah semua tanah balik. Binatang takat tu lah. Yang itulah yang dalam Quran sebut, bila orang-orang kafir khasnya tengok semua binatang esok Allah Ta'ala balas dengan cara macam tu, jadi tanah balik, apa jadi? Dia kata, ya laitani kuntu turaba, alangkah eloknya aku ya Allah mu jadikan aku tanah macam mana binatang tu. Termasuk kafir tu, siapa-siapa yang duduk dalam martabat kafir tu lah, na'udzubillah. Jadi binatang bukan makhluk yang kena bangkit. Dan janganlah kita semabur. Semabur. Nak buat bahasa Melayu apa? Tak mesti dengar eh? Janganlah semabur kesamaran syurga orang lain dengan syurga kita. Orang lain masuk syurga, kita perasan kita dapat syurga, tak malu. Bunyi gitulah sikit semabur pening, macam pening tu lah mabuk ketung. Sabda Nabi SAW, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dia nak tuju ke situ. Macam mana, apa masuk ni? Duk jadi kesamaran syurga orang lain dengan syurga kita. Syurga kita bukan di sini. Syurga kita di sana, no. Sini bukan syurga kita. Sini penjara kita. Tu yang dia sebut tadi. Kalau duduk sini, duduk seronok-seronok, bergembira, tak pernah susah hati, tak pernah rasa bersalah. Nabi Rasul pun, bahkan Nabi Adam pun kata Rabbana zalamna. Nabi Yunus pun kata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehari semalam tak kurang 70 kali istighfar. Kita tak rasa apa berdosa pun, duk seronok macam duduk dalam syurga. Dengar elok sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Artinya dunia ini ialah penjara bagi orang beriman dan syurga bagi orang kafir. Jadi kalau kita duduk sini duduk seronok, bukan duduk susah payah untuk lawan nafsu dan nak buat agama, duduk kira seronok, tak mau langsung untuk mujahadah lawan tok leh, tok tan, tok su ni, iblis, setan, nafsu ni, tok bi, cik bi, mobil tu nak lawan apa? Orang fasik, orang bid'ah, orang mungkar yang tak betul dengan perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Akidah tak betul, selewing. Kalau kita tak mau bersusah, duk nak seronok dari kira rumah besar, perut besar, gaji besar, tapi benda yang salah ni tak pernah kita nak tegur. Kita pun bukan duk pergi mengaji mana yang betul, mana yang salah. Kita pun tak kenal yang salah mana, bahkan yang salah tu disokong. Tak gila kita, tak bodoh kita, lebih dari lembu lagi. Dulu bahasa dia tu, yang kita dah jadi pening, dah semabuk. Jadi orang kata apa, duk handah syurga orang lain, kita duk rasa syurga kita. Satu sebut Nabi Sulaiman alaihissalam, walaupun dia kaya, memerintah bukan saja alam manusia, alam binatang, alam haiwan, alam burung, alam jin dia perintah. Macam mana? Hati ni la ilaha illallah, ana fakir, sedih, hari-hari duk risau, khauf, takut, rajak, minta hari-hari, minta rahmat Allah Ta'ala, minta perlindungan daripada iblis, syaitan, nafsu. Nabi Sulaiman tu. Kita macam mana? Nabi yang maksum menubuh macam tu, kita sepatutnya macam mana? Kalau Nabi tu dia sekali macam tu, kita kena 10 kali macam tu, pasal dia maksum, kita tak maksum. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita lah yang kerdil ni, supaya boleh bangun sikit kan. Nak banyak tu lagi aku tak lalu lah, minta bangun sikit lah punya ayat tu kan. Allah Ta'ala bagi kita sedar gatik kan. Ni kita hidup ni sementara je ni, dunia ni bukan tempat kita nak seronok kan. Macam mana pun ada juga sambil-sambil tu seronok, makan pun seronok juga, tidur pun seronok juga. Habis seronok tu bagi betul dengan agama. Macam mana kaedah bagi betul dengan agama? Tidur pun kerana Allah Ta'ala, makan pun kerana Allah Ta'ala. Macam mana kerana Allah Ta'ala ni? Tengok yang kena Allah ya Razzaq, Allah bagi rezeki. Tidur ni letih, ya Allah, mu jadikan malam ni letih, bolehlah aku tidur berehat. Dengan aku tidur ni, aku rehat ni, jadi sihat aku balik. La ilaha illa anta. Kalau tak ada malam lah, rasa kita mati kerah itu orang kita ni. Mana boleh kita tak tidur? Kalau tak ada siang pula, duk tidur je, tak tahu jadi apa, jadi ulat bulu cegah pada kita. Tidur golek tak payah try nak. Tuan-tuan boleh tidur 3 hari 3 malam, saya bagi RM10. Try nak? Tak boleh. RM10 tak nak? Apa gaji bodoh lah masa. Kau nak banyak sikit kot. Tak lah. Tapi jangan tak tahu ada orang boleh tidur. Dia nak sebut ni, duk tidur sangat tu, tak faham apa ke kita sebenarnya nak cari apa tu satu hal lah. Minum air ketung ni tak minum air ketung macam minum ketung. Nak kata tak, selalunya benda macam tu je saya pasal dia tak tahu nak buat apa ni. Contoh kena PKP lah kan, nak buat apa ni, boring lah, boring lah. Dia tak tahu nak buat apa, nak baca Quran kan, nak zikir, tak tahu lah, boring lah. Handset tak ada, bateri rosak ke, bapak dia tak pergi beli baru. Boring lah apa ni, takkan saya duduk rumah baca Quran ya. Untuk nak baca lah. Satu bab-bab macam ni, kalau ada jangan tak tahu, kena pergi tempat yang ada kerusuh iman. Nak pergi cari tempat mana ada kerusuh iman tak tahu. Satu saya teringat baru ni tengok dalam Facebook lah kan, tengok juga Facebook Bali, ada orang tanya dia mengenai orang duduk hospital, tangan duduk balut, nak sembahyang ke mana. Sebelum dia jawab tu dia kata gini dulu,
Sebelum hamba nak jawab ni, hamba nak kecek Pak Iman dulu. Siapa? Pasal apa? Pasal nak cerita nak ibadat tangan duk patah baluk nak sembahyang bukan benda senang tau. Renyah tau dengan tayamum dia kena begini, untuk nak kena qada balik. Dia cerita Pak Iman dulu. Kita ni kena beriman Tuhan kita Allah, ikut kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dah. Kita ni hidup susah ke mana pun kata dia kena taat ke Allah Taala. Suka tak suka, sakit sihat semua datang pada dia, tapi mesti ikut cara dia. Tak boleh ikut cara kita. Ikut cara-cara kita ni binasa. Saya tiru lebih kurang itu, tak apa nak pandai sikit. Dia cakap slow, lembut orang. Saya ni bengih. Slow. Dia cakap ada Pak Iman tu, ni baru nak royak lah. Tambah pula sebelum tu nak jawab gini lah dulu. Kata dia, zaman lah ni banyak orang duk pilih pendapat-pendapat orang-orang yang suka pendapat cari jalan mudah. Ni boleh, ni boleh, ni boleh. Kaedah kita, kalau dah memang susah pun susah lah. Kita bukan disuruh dengan bila kita berasa susah kita tinggal pasal berasa susah, sedangkan tu adalah hukum syarak. Dia bagi peringat edak tu dulu. Betul dia cerita, kalau tangan patah ni nak royak gini, selalu kita ambil wuduk biasa lepas tu yang ni muka basuh, tangan boleh basuh, tangan kita hak patah berbelah tu kata hak mana boleh basuh. Betul yang belak tu ambil basahkan tangan, kata sapu di atas belak tu. Lepas tu tak selesai lagi, kena sediakan debu untuk tayamum. Pasal nak tapung hak tangan tak boleh kena air tu. Tayamum dulu. Jadi bagi kering tangan, bagi kering muka. Pasal tayamum dua anggota, muka dan tangan. Kena tayamum. Tak reti kena belajar dulu. Tu kata susah tu. Lepas tu tayamum muka tangan, lepas tu tak selesai lagi wuduk, kena sapu kepala pula ikut tertib. Lepas tu telinga tu tak apalah sunat, basuh kaki pula. Nak semayang, dah semayang boleh semayang satu fardu je dengan cara macam tu. Kalau dah maghrib isyak kena buat sekali lagi. Kalau orang tak ada iman, kalau macam mana? Selalu sehat pun aku tak semayang ni, payah ke orang Islam ni? Ni puncak. Dia tak ada iman lah. Satu, saya suka sangat ayat dia sebut itu, cerita bab iman dulu. Macam cerita bab macam ni lah baru ni. Pasal bab ni sampai orang ramai yang tak faham. Bab apa? Bab musafir. Orang perempuan boleh tak musafir seorang-seorang pergi kerja, pergi hak ni, pergi hak ni. Sebelum nak bicara hak tu, cerita bab iman dulu. Cerita bab hukum hakam hak kita faham dulu. Orang perempuan ni kalau dia tak ada mahram boleh pergi haji tak? Tak boleh. Macam apa? Nak pergi haji, nak buat benda ibadat dalam Islam ni, kalau kata buat ibadat rukun Islam sekalipun, kalau tak ada mahram, tak ada suami, tak boleh nak pergi haji walaupun asal dia hukum wajib. Tapi bila tak ada mahram nak pergi bersama dengan orang perempuan ni, maka gugurlah hak wajib haji tersebut. Kalau haji boleh gugur, pergi kerja macam mana? Gugur pergi kerja, tak payah pergi. Tambah nak pergi ziarah anak sunat. Haji hak wajib pun gugur, tambah nak pergi ziarah anak, tak payah pergi kalau suami tak ada. Walaupun mu pandai bawa kereta, walaupun kereta mu kereta Ferrari, walaupun kereta mu cermin tu tak kalih peluru, kalau terbalik 10 kali putar pun ada apa, airbag tu takkan cedera punya, dijamin selamat sekalipun. Kalau ada orang jahat mu tekan je butang, pengawal peribadi datang dalam masa hanya 10, tak sampai 5 minit, dapat bantuan. Macam mana? Haram musafir. Cerita bab akidah dulu. Redak kah? Ustaz ni apa duk cerita benda payah lah ni, apa saya duk ulang-alik tak ada jadi masalah apa pun. Kalau salah kena kaedah kita macam mana? Endah salah kena mengaku salah.
Masa kita kadang kita tak pernah belajar peraturan syarak. Syarak punya peraturan tu apa? Kalau kita faham yang salah kena mengaku salah. Waktu yang mana yang kita nak buat tu suku. Waktu daripada duk mengapu je. Mengapu tu suku. Nak pergi ngaji. Contohlah misal. Kalau pergi kerja terpaksa pergi kerja. Dah tak ada nafkah apa. Keluar tu dengan rasa salah ya amat. Ya Allah ni aku boleh buat. Aku jaga aurat aku ni tutup semua. Tak ada langsung nak ambil perhatian siapa yang bukan mahram aku tutup sungguh. Keluar ni pun dalam keadaan aku berdosa pasal tak ada mahram, ampunilah aku ya Allah. Keluar tu dalam sentiasa duk istighfar pasal apa? Dia maksiat bis safar. Dengan musafir tu maksiat dah. Yang ni yang hukum-hukum syarak. Ramai kita tak mengaji yang bila kita tak faham ni, kita dah seronok jelah. Hari-hari seronok. Itu kita sebut contoh orang perempuan, orang lelaki pula macam mana? Lelaki lah seronok tu lah. TV ada, rumah ada, kereta ada, anak bini ada, duit ada, ni pangkat ada, rumah besar. Suri semua tekan-tekan semua. TV semua ada. Macam mana? Seronok macam duduk dalam syurga dah. Kita bukan seronok situ. Kalau nafsu tak boleh lawan, Quran tak boleh baca, istighfar tak ada, selawat tak ada, zikir tak ada, nak seronok apa tu? Yang tu yang kita kena mengaji guru-guru yang balung kita buat ni, baru kita nak sedar. Yang kata jangan duk mabuk, jangan duk semabuk, pi duk kata syurga orang, duk kata syurga dia. Syurga tu orang kafir punya. Di sini kata dia, marilah anak-anak perhati akan satu cerita. Cerita yang ajib. Ajib ni yang pelik iaitu pada masa Syekh Ibnu Hajar jadi Qadil Qudah. Dia qadi segala qadi. Qadi besar lah bahasa kita. Qadi tu qadi, Qudah tu plural daripada singular qadi. Qadiyani, Qudah. Qadi Qudah maksudnya qadi bagi segala qadi. Apa dia? Qadi bagi segala qadi. Qadi besar ataupun ketua hakim. Ketua hakim negara pada zaman tu di Baghdad. Maka lalu ia pada satu hari dalam kedai Mesir. Cerita Ibn Hajar rupanya ni. Ada yang kata Syekh duduk kedai jalan ni. Lalu ia pada satu hari dalam kedai Mesir di negeri Mesir. Qadi Qudah Ibn Hajar ke Baghdad kalau gitu. Dalam perhimpunan yang baik dan kelakuan yang elok, perhimpunan pun elok, majlis pun majlis elok, maka menurut akan dia, maksudnya mengikut, dia diekori oleh seorang Yahudi menjual minyak yang panas, dengan hal berlomo-lomo kainnya dengan minyak-minyak itu. Dia kerja dia jual minyak. Syekh Ibn Hajar ni pakai kemas, naik kuda, majlis molek, pakaian lawa. Siapa duduk dalam syurga? Orang kafir ke? Ibn Hajar duduk dalam syurga. Kafir ni kafir zimi, duduk dalam negeri Islam. Nah, Ibn Hajar ni setengah riwayat kata naik kuda. Saya ingat dia cerita Syekh duduk kerja ni, tak apa, sebut apa dia tulis tu. Naik kuda, lepas tu Yahudi ni dia jual minyak selekeh beres. Maka pegang ia Yahudi ni akan tali kam bagal Ibn Hajar. Bukan naik kuda lah, naik bagal. Dan katanya, hai Syekhul Islam, Qadi lah, Qadi besar takkan naik bagal bodoh. Bagal tu nama binatang lah, bukan bagal. Apa bagal engkau, itu lain. Hai Syekhul Islam, sangka engkau bahawa Nabi kamu bersabda, bukankah Nabi mu duk kata macam ni, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir? Kata Yahudi itu, maka manakah jail, manakah jail tu, manakah penjara yang engkau masuk? Mu masuk penjara mana? Ni Wahabi Wahabi, cara faham tu Wahabi. Dunia sijnul mukmin. Dunia ni penjara orang mukmin, kena duduk dalam penjara lah.
Mu duduk dalam jail mana? Di masa sekarang, kata dia, dan di manakah syurga yang masuk aku dalamnya masa sekarang ni? Aku duduk syurga mana ni? Ni berlomoh ni, dijual minyak, orang pun nak beli tak beli, pakaian pun berlomoh. Mana syurga aku yang Nabi kau kata? Dunia ni adalah penjara orang mukmin, dia adalah syurga bagi orang kafir. Ni syurga apa ni? Macam mana? Kalau kita kena jawab lah. Orang undang ajar, orang pakih, orang kerti akidah, orang yang faham perjalanan agama ni. Tak, dia tak ada masalah. Kalau kita kena tanya gitu macam mana? Aku lampan lagi Yahudi ni waktu. Kita tak kerti, tak faham. Bodoh je ni. Kata jawab Ibnu Hajar, adalah aku ini dengan diadukan dengan barang yang disedia oleh Allah Ta'ala bagiku dalam akhirat daripada beberapa nikmat kesukaan di sana, maka seolah-olah aku sekarang dalam jail juga, jua. Nisbah aku ni dengan Allah nak bagi aku dalam syurga esok, ni tegak ni duduk dalam jail mana. Nabi Sulaiman tu yang kuasai jin, manusia, alam binatang, haiwan, burung, unggas semua dia kuasai. Nisbah duduk dalam syurga esok, tu duduk dalam penjara mana. Macam tu ke? Duduk dalam penjara siapa? Pasal nisbah dengan syurga Allah Ta'ala nak bagi. Paling lekeh syurga Allah Ta'ala bagi sebut dalam hadis. Dia dunia dan segala isi dia 10 kali ganda. Atau mumi paling balance sekali, paling lekeh sekali. Dunia dan segala isi dia 10 kali. Atau paling bodoh lah. Dan engkau ni, kata dia, dengan diadukan banding atau disebahkan dengan mensedia oleh Allah Ta'ala bagi engkau daripada azab di sana, maka seolah-olah engkau ni sekarang dalam syurga. Walaupun mu selekeh beres, bandingkan neraka tu, ni syurgamu. Tak Ibn Hajar jawab. Yang tu suku dia jawab tu. Betul dah. Itu nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan kita ni kat dalam dunia ni taklah mesti kena jadi orang miskin, jadi orang melarat gitu, tak. Tapi nak pergi betul macam mana tadi pun kita sebut dah, tak? Apa dia? Tak salah untuk ada kerajaan macam Nabi Sulaiman, kerajaan besar. Yang penting apa? Akidah mau bagi betul, tak jatuh hati dekat dunia dan kedudukan yang kita ada. Yang tu lah. Yang tu yang menyebabkan ni adalah penjara kita. Memang penjara. Siapa? Kita bukan seronok dengan apa yang Allah Ta'ala bagi anugerah kat dunia ni. Siapa? Semua ni akan dihisap, dihitung, dipersoal, kena minta ampun banyak-banyak. Bukan seronok. Kalau kita dapat nikmat pun nampak, orang nampak je seronok. Sebenarnya kita susah hati di atas tanggungjawab yang Allah Ta'ala beri. Walaupun kaya, satu kadang-kadang senang lagi kalau kita miskin dan susah. Yang tu pun bahaya juga. Takut ada cita-cita nak dunia yang kita tak dapat lagi. Tu pun bahaya juga, nak jaga hati. Jadi nisbah Ibn Hajar jawab ni terjawab dah lah. Lepas tu, dan kata dia, oleh itu berserta mertalah, kata dia, bila orang Yahudi ni dengar kata Ibn Hajar duk huraikan masuk jannatul dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir tu, serta mertalah Yahudi itu masuk Islam. Masuk Islam terus, asyhadu an la ilaha illallah. Nak kena ajar ke? Saya duk ngaji dalam kitab-kitab, tutup guru kita duk sebut dalam kitab pun ada bahas. Kata dia, orang kafir zimmi dalam negeri Islam tu tekan gaduh ajar kalimah syahadah dah, dia reti dah semua ikut Islam. Mana-mana kafir zimmi nak duduk dalam kerajaan Islam dulu, untuk dia jadi kafir zimmi tu, semua telah dibai'ah oleh atau telah diambil sumpah setia oleh khalifah untuk jadi kafir zimmi. Dan kafir zimmi itu telah diajarkan semua perkara berkaitan dengan Islam, bagi pilihan kat dia. Jadi, dan bagi kat dia peraturan yang ni, kalau kamu tak mau masuk Islam, kamu boleh duduk negeri kami dengan peraturan dia macam ni, macam ni, macam ni, macam ni.
kena tutup aurat. Orang perempuan pun kena pakai tudung, gini. Jangan hina orang Islam, jangan pelekeh, jangan tunjukkan amalan kamu yang kafir tu. Kelepuk. Tak boleh minum arak, kamu tak boleh zina, tak boleh mencuri. Segala hukum agama Islam, kalau kena ke orang Islam, mu kena hukum tu. Kalau duk mencuri, duk merompak, duk menyamun, minum arak, duk berzina, mu pun kena hukum macam mana orang Islam. Memang hukum fiqh kita macam tu. Jadi bila dia tengok jawapan Ibn Hajar ni macam mana, terus kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus masa tu masuk Islam dengan membuka oleh Allah Ta'ala akan mata hatinya. Allah Ta'ala bagi nampak mata hati dia apa yang disebut oleh Ibn Hajar. Okey, itu kafir tu dapat buka mata hati kita macam mana? Adakah kita duk rasa ni syurga kita? Kalau kata yang ni syurga, apa maksud? Itu kena faham elok. Besar tu macam mana? Nak pergi faham apa dia perjalanan iman tu, nak kata makhluk ni dia bukan tempat kita nak bergantung. Makhluk bukan tempat untuk kita jadi seronok dengan makhluk. Makhluk yang kita nak seronok hanya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mak bapak kita, guru kita. Yang ni adalah orang-orang yang disuruh ataupun orang mukmin yang duduk dalam taat dengan Allah Ta'ala. Orang ni kita kena seronok dan kasih. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kita seronok ni seronok mana? Seronok orang main mengaji, seronok orang nak buka pondok, seronok orang nak hantar anak, seronok hantar orang nak menghafal Quran, seronok orang nak taat, seronok orang wakaf atau benda untuk buat jalan Allah Ta'ala. Kita tupas seronok tu. Dia seronok yang ni, kita seronok ni. Kita seronok dengan apa yang perintah Allah Ta'ala tu, dia boleh taat, kita seronok tu. Itu kita seronok sekali kan. Tapi seronok tu bukan semata-mata bersukaria kan. Tapi seronok tu dengan kita rasa ni amanah Allah Ta'ala beri kat aku, ni tanggungjawab aku. Orang ada harta, dia dah guna harta. Orang ada ilmu, dia akan guna ilmu dia. Orang bodoh main mengaji. Orang sihat, cara orang sihat. Orang sakit, cara orang sakit. Orang tua, cara orang muda. Orang tua cara orang tua, orang muda cara orang muda, hak lelaki cara orang lelaki, orang perempuan cara orang perempuan, kanak-kanak cara kanak-kanak. Semua tu nak pergi jalan Allah Ta'ala. Kalau semua Islam fahamlah perjalanan ni, alangkah indahnya hidup ni. Indah tak mana? Ni kata jannatul ajilah, syurga yang Allah Ta'ala cepat kan. Tak mana ni? Kita akan hari-hari duk la ilaha illallah, la ilaha illallah. Seronok kita pasal semua orang Islam ni pakai taat ukut junjung perintah Allah Ta'ala belaka. Islam didahulukan, syariat diutamakan. Bubuhlah apa-apa pepatah tu, Islam didaulatkan, syariat dipertahankan. Kerajaan lah ni tak punya slogan-slogan apa ni. Kerajaan dulu menyertai slogan anda kan. Kita reka esok satu akidah, satu matlamat, la ilaha illallah, Allah maksud. Boleh kan. Demo boleh buat apa? Satu matlamat apa dia? Keluar rumah melainkan dengan keperluan. Tak ada keluar rumah tak ada keperluan, tak boleh keluar. Pakai mask, ambil suhu. Boleh dia bagi arahan tu. Kita bagi arahan lain tak? Baik. Maka dengan keberkatan cerita ini, marilah kata dia anak-anak yang dikasihi, yang mana dalam berdosa dan kesalahan dengan Allah Ta'ala, di negeri yang sekejap ni duk banyak buat dosa ni. Anak muda, orang tua, orang yang duk lalai, orang duk cinta dunia, orang yang bodoh, buat wahabi, sekularisme, pluralisme, sistem Islam, puak tak mau semayang, puak tak suka tak mau jemaat, puak artis, puak pelakon, puak ganja, mapik. Orang panggil lagi lah. Saya tolong sambung ayat dia tu. Yang duduk dalam berdosa ni, tak mau semayang, bengong tak mau yang, duk tunjuk muka lawa dalam Facebook, duk tayang suara lawa, duk riak, duk ujub, apa dia? Dunia ni, negeri sekejap ni, selalu berhentilah daripada kerja kesalahan itu. Selalu berhenti tu, berhenti selalu lah. Maksudnya
Lah ni lah kena berhenti lah daripada buat benda-benda merapu tu. Tubu ila Allahi taubatan nasuha, taubatlah pada Allah Taala dengan sesungguh-sungguhnya. Yuslih lakum a'malakum, Allah Taala janji siapa? Bukan kita nak berelak. Yuslih lakum a'malakum, Allah Taala dia yang akan elokkan amalan kita. Syarat dia apa? Taubat. Taubat je Allah Taala jamin. Tubu ila Allahi taubatan nasuha, yaghfir lakum dhunubakum wa yaghfir lakum dhunubakum, tubu ila Allah taubatan nasuha. Memang ada pun tang yuslih lakum a'malakum tak? Tubu ila Allah taubatan nasuha, yuslih lakum a'malakum, tak yaghfir tubu ila Allah taubatan nasuha, asa rabbukum an yudkhilakum an yaghfirakum. Tengok tu dalam surah Talaq, Taghabun, surah Tahrim. Ni tengok. Pasal dia ada janji, pasal janji tu tubu ila Allah, pasal ada yang tempat yuslih lakum a'malakum. Kita punya kewajipan apa? Taubat, bersungguh-sungguh taubat, Allah Taala jamin dia akan perelok amalan kita. Itu ya. Bukan susah. Taubat lah. Taubat tu dia akan bagi dah. Dia buka pintu hati. Yahudi boleh buka pintu hati. Dengan sebab ditanya tu dapat jawapan satu je. Kalau itu bodoh lah aku pergi jadi kafir. Baik aku jadi orang Islam. Teramu ni pun ni duduk dalam penjara. Woi bodoh lah aku kalau aku jadi kafir. Asyhadu an la ilaha illallah. Terang kafir Yahudi boleh faham. Takkan kita tak faham. Macam mana pun doa lah banyak pasal bab-bab ni. Allah Ta'ala yahdi man yasha', dia juga yudillu man yasha' wa yahdi man yasha'. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita yang baik tu, bagi nampak baik, Allah Ta'ala bagi kita ikut. Arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Amin ya rabbal alamin. Tu dia kata berhenti selalu berhentilah, maksudnya berhenti segeralah kan. Tu selalu tu maksudnya la ni ya kan. La ni juga kena berhenti dah daripada lalai, daripada bodoh, daripada maksiat, daripada ketung, daripada benda-benda yang nama haram dosa kena kenal lah sama weh. Mana hak larangan Allah Ta'ala tu. Cuma bahasa selalu tu lah kan, bahasa tani Kelantan, Terengganu, kami hidup ke hulu pun selalu tu kena faham lah, berhenti selalu tu. Bukan berhenti selalu sebenarnya, taubat berhenti selalu. Tu berhenti pula, bukan selalu itu. Jangan faham bodoh itu. Kalau beli kopok Terengganu, boleh makan selalu. Kenapa? Jangan makan selalu tu, boleh makan segera. Tu boleh makan. Tak perlu digoreng dah. Tu kan. Dong yang boleh makan selalu, boleh makan hari-hari. Awak ada pantang makan kopok ke? Kena selang-selang. Bukan je tu. Kopok basah tu tak boleh lah. Kopok basah tidak boleh dimakan selalu. Tak boleh makan selalu. Kena selang 3-4 hari makan. Kau macam tu deh. Tak boleh makan selalu maksudnya kena goreng dulu. Saja sikit syarah selalu. Kalau kita belah ni faham dah ni. Kalau orang KL apa aku tak faham. Orang KL pun namanya KL tapi orang Kelantan. Tak apa faham tu. Orang Kelantan rupanya orang KL lagi Kelantan. Tapi dah KL duduk Kelantan takkan tak faham Kelantan. Bunyi gitu sikit, saja sikit tu. Kena berhenti segera dan selalulah mengerjakan amalan-amalan baik. Maksudnya teruslah buat amalan baik. Sembahyanglah, jangan duduk tinggal dah. Tutuplah aurat. Bodoh gilah mengaji. Itulah. Jangan hanya apa Islam satu sudut. Perintah Allah Ta'ala ni, Islam ni, udkhulu fi silmi kafah. Itu lah, lihat tu kan. Udkhulu fi silmi kafah. Tak nampak? Mimbar. Kerbang tulis apa?
Tulis apa? Oh, tak mana saya tengok tulis udkhulu fi silmi kafah. Oh, menjadi alai. Udkhulu fi silmi kafah. Kat sini. Orang dulu kalau macam tu semua dia okey semua, tak ada tulis dulu. Orang lah ni tak ada. Dia apa? Dia buat signboard jantan kuasa. Ngurusi masjid. Mendahari. Orang dulu dia tulis tu untuk peringatan tu. Kadang-kadang tulis tu, la taqul li sahibika ansit wal imamu yakhutub. Tulis tu. Jangan kata diam kat kawan kamu sedangkan imam duduk khutbah. Tulis tu kat atas mimbar tu, kat pintu gerbang tu. Dan selalulah buat amalan atas nasihat juga, selalulah pergi ngaji macam mana nak dapat iman. Masalah kita zaman lah ni, ada yang fasik, ada yang buat dosa ni. Buat bagus molek dah, pakai tudung, pakai jubah, pakai serban, pergi masjid, nampak cara baik tu ada dah, tapi tak pergi ngaji akidah, rosak juga, punah juga. Tambah pula akidah cara Wahabi, punah juga. Itu kalau nisbah orang Islam kita, orang kafir bersama dia. Kadang-kadang ada pendakwah dia, pendakwah Wahabi, ajak orang masuk Islam, bagus, beribu-ribu orang masuk Islam, tapi masuk Islam rupanya dia ajak Islam Wahabi. Allah dua ta'ala, Allah dua ta'ala, Allah ada muka, ada Allah tangan. Kacau. Kacau tu, kacau. Jadi kata dia, dengan kita taubat dan terus bertukar untuk jadi jalan baik ni, jadi sebab bagi mendapat kesenangan anak-anak ni, orang yang dia nasihat lah. Begitu juga kata dia, beberapa isteri. Tu dengan beberapa isteri. Doa dia tu bukan seorang isteri, beberapa isteri tu. Ajar saya melawak lagi tu, dengar dia marah lagi. Pasal bila orang kata macam mana, bila taubat orang tak ada jamin yuslih lakum a'malakum. Itu kau orang kafir pun, qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Orang kafir, orang tak ada masuk Islamnya, orang tak ampun dosa lalu. Bahkan dalam ayat lain kata, orang tak tukar sayyiatihim hasanat, tukarkan hak jahat-jahat, buruk mulut sebatok kau tu, orang tak tukar semua jadi kebaikan dan pahala. Main. Kalau orang kafir macam tu, orang Islam pun orang tak ada janji yang sama ke, tak nak ke rebut rahmat orang Taala tu. Cuma antara benda yang selalu orang cuai tak mana, dia tak ingin ngaji, belajar bab akidah. Bab akidah ni kalau ikut ilah zaman lah ni, ialah orang yang paling banyak cuai. Ngaji ni kita orang Islam lah. Maksud apa? Kita tak pergi belajar akidah dengan betul, dengan tu kita tak faham la ilaha illallah tu, tak faham. Sedangkan pelajaran paling besar sekali kita nak faham adalah la ilaha illallah. Ada kuliah yang memang banyak kita kena sedar, kena belajar elok-elok. Ni pun kadang-kadang kita faham dengan ilmu dah, tapi nak bawa tu belum faham lagi. Yang sekali lalu kalau sebut faham tu sampai macam mana? Sampai betul-betul faham al-dunya sijnul mu'min tu, baru faham la ilaha illallah. Ni dunia ni penjara orang mukmin. Macam mana penjara? Kita tak pernah duduk sini dengan senang. Macam apa? Sentiasa dalam perasaan risau. Macam apa? Apa orang Ta'ala beri ni semua adalah amanah. Mana boleh senang? Dalam syurga tak ada. Dalam syurga tak ada masalah nak rasa risau dengan apa lagi. Makan gilah apa nak makan. Fiha ma tashtahil anfus wa talazzul ayun. Apa saja kita nak teringin semua ada. Itu dalam syurga. Dunia ni nisbah nak cari, kalau cari jumpa apa ada, semua ada, tapi mau ambil silap, mau seronok lebih, tak ikut dengan syariat, jaga. Kalau ambil yang halal pun macam mana, lebih daripada kadar yang sepatutnya diambil, jaga. Satu duduk dalam ni bukan boleh tempat nak seronok semutlaknya. Seronok dia tahabuan yang tak dapat tidak ada seronok tu. Pasang kipas dapat sejuk, pasang aircon dapat sejuk, pasang lampu nampak cantik, contohlah kan. Naik kereta ni ada selesa, naik kereta buruk ni kurang, naik yang ni dapat seronok sikit. Seronok tu ada, tapi itu bukan keseronokan yang kita cari.
Seronok kita atas muka bumi ni adalah dengan kita boleh tauhid ke Allah Ta'ala, boleh zikrullah, dapat segala nikmat, sedar ke Allah Ta'ala. Tu seronok kita. Dan seronok kita ingat Allah Ta'ala dan perasankan apa yang ada kat kita ni, zat kita, sifat kita, daya upaya kita milik ni. Itu juga apa yang harta benda yang Allah Ta'ala bagi, nisbah bernama kat kita ni, semua ni adalah amanah Allah Ta'ala beri. Zat kita amanah, sifat kita amanah, perbuatan kita amanah, milik kita semua ni amanah Allah Ta'ala. Pergi sedar dulu yang ni semua datang pada Allah Ta'ala, guna pula tempat yang dia suruh. Ni mana boleh nak duduk seronok sini, semua duduk dengan risau, takut, harap Allah Ta'ala ampun kita, bagi limpah kurnia dia. Takut kita buat tak kena macam mana kehendak dia, takut kita salah guna apa yang dia beri, takut kita tak sedar ni pemberian dia. Tu takut tu. Faham la ilaha illallah, kita akan hidup je tu. Memang kita akan duduk sebagai si jenun. Dia ibarat macam raja bagi kat kita harta, lepas tu bersama dengan harta yang kita beri tu, dia bagi kita special branch, mata-mata duk mengekori apa saja tindak tanduk kita. Soal, nak seronok ke susah hati? Boleh faham kot saya sebut apa kan? Kena ada perasaan macam tu. Allah Ta'ala tulis semua, rakib, atid, tangan, kulit, mata, kaki, semua bertulis. Tu tak malaikat. Ya Allah ni, dia sami, dia basir, dia alamul ghuyub, ya alamu kha'inatul ayun, mata yang khianat. Semua dalam takluk ilmu Allah, sama Allah, basar Allah Ta'ala. Kita ni pun kudrat iradah Allah Ta'ala. Tu yang kena ngaji tauhid tu, baru nak boleh. Hati ni ada jalan, ada cara, tahu bagaimana nak boleh dapatkan tauhid ke Allah Ta'ala dengan cara macam tu. Itu yang dia Allah Ta'ala janji, beri kesenangan dengan anak, dengan isteri, dan berbagai-bagai nikmat yang tak terbilang. Besar mana syurga tu. Kat dunia ni memang Allah Ta'ala tak pernah sia-siakan siapa yang beriman pada dia. Yang tu kena faham. Cuma nak jadi kaya raya, bukan semua orang jadi kaya. Kalau tak kaya pun, yang tu bukan matlamat kita kaya tu. Yang penting kaya iman. Tu penting. Sajalah ayat-ayat macam tu untuk muhasabah diri kita. Memang dia nak nasihat buah ni, dia nak bubuh tu ayat gula-gula sikit lah. Apa? Taat Allah Ta'ala bagi senang. Kita ada akal, ada janji pula Allah Ta'ala akan sempitkan hidup kita. Hidup kita akan jadi susah. Ada orang gaji sebulan sampai 15,000, 20,000, tu tak cukup tu. Kita dapat 2-300 je, boleh makan anak-anak, boleh simpan taruh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita semua urusan tu. Panjang umur nanti kita jumpa pula. Kata dia, jagaan yang kedua, macam mana kelakuan yang kita memakai selama duduk di dunia yang sekejap ni. Macam mana kita duduk dunia sekejap ni, macam mana istilah nak kata tatbik, kita ni nak jadi sebagai orang yang duduk dalam penjara. Sekali lalu saya sebut dah, Tuan Nisbah dia nak bicara nanti, insyaAllah kita sambung situ. Mudah Allah Ta'ala mudahkan kita. Bila pula nak baca ni, kita cerita kemudian nanti, insyaAllah. Ada soalan? Jika kita pergi belajar ilmu fardu ain, jika kita pergi ngaji ilmu fardu ain, ngaji ilmu fardu ain, pergi haji yang fardu ain, kalau tak ada mahram, perempuan kot tanya tu ada. Kalau tak ada mahram suami, tak ada suami, antara yang dia boleh pergi bersama 3 orang perempuan, campur dia jadi 4. Tu asal hukum. Kalau tak ada juga macam mana? Yang lain memang tak ada tempat nak mengaji dah. Contohlah, kalau tidak duk bodoh gitulah, live tak ada apa, tak ada boh pilih dengan cara gitu dah. Tak ada jalan kita, kena juga pergi musafir untuk pergi ngaji fardu ain tu. Pergilah, tapi dengan rasa bersalah.
Saya ngaji tutup guru kita ajar macam ni. Dia tak ajar macam ni. Macam mana pahaman model lah ni duk ajar. Apa dia? Ada pendapat kata boleh, pergilah. Pasal kita ngaji hak fardu. Tak. Dia kata apa? Pergilah. Tapi dengan rasa berdosa dan salah, ya Allah, terpaksa aku keluar ni tanpa mahram. Kau peliharalah aku. Keluar dengan perasaan takut, gerun, dengan rasa bersalah. Dan bila dah siap tu, cepat-cepat balik, tak ada duk singgah-singgah. Tak ada rasa seronok dengan kelulusan untuk boleh keluar tu. Pergi tu, keluar tu macam keluar darurat. Pasal apa? Tak dapat tidak kena keluar. Kalau tidak, bodoh sampai kiamat. Mufi yang bahasa itu tak? Keluar tu dengan rasa bersalah. Jangan keluar dengan ambil pendapat kata, ada pendapat kata boleh. Kalau pendapat dah boleh, mula-mula pergi fardu ain, lepas tu fardu kifayah, lepas tu sunat kifayah, lepas tu lepas tu dia pergi Tesco, pergi DIY, pergi Ion, lepas tu ikut dan dia nak pergi lah. Dobik pun kalau sebut ulama tu fardu. Kalau ambil atas pendapat mudah tu, tengok dia mudah esok memang tak ada masalah apa. Keluar rumah tak pernah ada perasaan takut, tak pernah rasa bersalah, duk rasa kita ni, kita pergi ngaji wah, bagus apa, takkan yang ni pun salah kot. Bila ikut pendapat yang moden-moden tu. Kalau ikut pendapat yang memang jumhur ulama kita sebut ni, apa dia? Keluar tu dengan jaga semua tata tertib dia, habis-habis siap balik tu pun dengan rasa gerun, ya Allah, aku dah berjaya balik ni, semua limpah kurniamu, alhamdulillah dapat ngaji, dapat faham, ampunkanlah dosaku ya Allah, aku terpaksa keluar dengan keadaan tak ikut SOP ni. Macam tu sekali lalu. Lain. Sebenarnya kita nak samakan, bukan salah, faham kan? Yang kata hadis Nabi, yang kata apa? Yang beramal kena seperti mati. Oh, itu perkataan Sayyidina Ali tu. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kata dia, beramallah untuk dunia kamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Beramallah untuk akhirat ni seolah-olah kamu akan mati esok hari. Kena berhati sikit lah tu. Kalau tak faham dia faham bodoh lagi. Nak hidup 1000 tahun, nak mati esok. Nak buat mana dulu? Nak hidup 1000 tahun, macam mana? Tak siap hari ni, buat esok. Tak siap bertukang tu, main sekali lagi, buatlah. Tak siap kerja ni, orang san tinggallah dulu semayang. Duk buat kebun ni bukan nak boleh siap semua. Nak hidup 1000 tahun lagi. Tak siap hari ni, esok. Tak esok, minggu depan. Tak ada bulan depan, tak ada tahun depan, tak ada 10 tahun lagi siap. Apa masalah? Itulah maksud beramallah untuk dunia seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Boleh? Tak ada pondok lagi? Buat ni dulu. Ni pun kalau duduk ni atas ni 50 orang padan ni. Contohlah kan. Tak ada rumah lagi. Yang ni pun boleh kat duduk, cuma nak duduk selesa lagi, memanglah nak cari hal lain. Contoh tu kan. Macam mana? Nak hidup 1000 tahun lagi, tak ada, biar dulu. Kaduh-kaduh apa? 1000 tahun lagi nak hidup. Semayang macam mana? Mu nak mapuh esok. Oh, kasar-kasar dah. Ngaji macam mana? Mu nak mapuh esok. Hutang macam mana nak bayar? Mu nak mapuh esok. Dosa macam mana? Mu nak mapuh esok. Takkan nak tengok. Ni kodok ni 10 tahun dulu. Mu nak mapuh esok, mu nak mapuh. Oh, itu huraian. Saya punya bahasa huraian macam ni ya. Kasar sikit lah. Bukan jadi dalil kita kena ambil dunia ni. Bukan. Dalil tu untuk ambil akhirat. Mu nak mapuh esok. Kat dunia ni mu nak hidup 1000 tahun lagi, tangguhlah dulu. Tu maksud. Yang tu pun Yahudi pun boleh faham. Takkan kita tak faham. Ada orang guna dalil tu untuk menunjukkan kata kita kena usaha sungguh, kita nak hidup 1000 tahun lagi. Bukan macam tu. Yang hidup mampu nak mampu esok tu kira macam mana? Itu kot kira lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa abada birahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin.